dalam bab tanggungjawab sebelum berumah tangga. Pasal macam tak apa kena gaya lah. Yang ni yang duk ada ni bukan kata rumah tangga, tangga apa runtuh lah. Tu kan, tangga apa runtuh, hilang 1-2 anak tangga dah. Tapi tak apalah, ni mengaji pada kita orang tua supaya kita peringatlah anak-anak cucu kita yang nak menikah tu, supaya jangan ulang kalau ada kesilapan kita yang lampau. Baik, untuk membantu saya menjayakan usaha membina sebuah rumah tangga Muslim yang baik, Islam telah menunjukkan beberapa anasir atau unsur dan sebab-sebab yang memudahkan tanggungjawab dan pencapaian pembinaan rumah tangga saya. Maksudnya tuan-tuan bersama saya masing-masing saling bantu-membantu untuk membina keluarga yang Muslim. Bukan diri kita ketua keluarga saja, bukan mak saja, tapi seluruh keluarga kita Muslim. Yang tu penting. Ini dah mereka buat rancangan rumah sunnah. Tu kan, padahal rumah ni buat pergi macam mana pun boleh duduk sudah. Tapi dia kata itu tak. Kita tu kena Muslim. Yang pertama, macam mana nak buat? Saya mestilah memastikan perkahwinan saya adalah kerana Allah. Tu dia, nombor 1. Peristiwa hijrah. Kan? Peristiwa hijrah. Ada seorang sahabat, dia ni berkenan dengan seorang perempuan di Mekah nak berhijrah ke Madinah. Kan dia berkenan sungguh-sungguh lah. Perempuan tu bagi syarat, hang kalau betul-betul nak aku, hang pergi hijrah dengan Nabi. Tu yang Nabi sebut dalam hadis tu, innamal a'malu binniyat tu. Siapa-siapa yang buat sesuatu semua kerana niat. Siapa-siapa yang mencari Allah dan Rasul, maka dia dapat Allah dan Rasul. Barang siapa yang mencari dunia yang dia suka, maka dunia dia dapat, Allah dan Rasul dia tak dapat. Barang siapa yang mencari wanita yang ingin dinikahi, bini dapat, Allah dan Rasul tak dapat. Tu ada sampai macam tu. Maka niat kita masa menikah, kenapa kita menikah? Kerana Allah perintah kita menikah. Allah perintah kita menikah. Allah bagi dah petunjuk. Nabi Adam AS ada Hawa. Dah. Yang tu Allah bagi dah petunjuk. Allah bagi dah petunjuk para Nabi dan Rasul. Mereka juga ada pasangan hidup. Dan ini memang jelaslah dalam bab nikah ni. Kalau ikut tak payah cakap banyak pun, semua nak menikah. Semua nak menikah. Tergedik-gedik. Yang nak menikah tu pun bukannya reti apa, menikah ya reti. Dia tahu menikah sampai tu yang saya selalu ulang yang Imam Nawawi tu. Imam Nawawi mati umur 45 tahun. Imam Nawawi mati umur 45 tahun belajar mengajar, mati 45 tahun tak ada menikah. Kita menikah mati tak ada belajar. Dia mai ikut lain. Kan ya? Maka kita kena jaga niat kita menikah. Kenapa? Itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita pilih itu, pilih kerana Allah Taala, dengan arti kata lain membina rumah tangga Muslim, yakni untuk melahirkan keturunan yang saleh. Menikah kerana Allah nak buat apa nama? Nak cari keturunan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita dah beriman, kita nak keturunan yang beriman. Nabi kan kata macam tu. Nabi kata Nabi dia seronok bila akhirat nanti dia nampak umat dia ramai. Ramai seramai-ramainya, dia suka. Dia suka yang tu. Dan menjadi keluarga yang mampu menunaikan amanah. Satu, niat masa nak menikah. Lelaki sama, perempuan pun sama lah. Pasal apa nak menikah? Dapat orang kaya ustaz. Yang masuk Minang tu pun anak YB. Tu kan. Dah menikah kerana perintah Allah. Tujuan dia nak melahirkan keluarga Islam, nak melahirkan keturunan yang saleh dan keluarga yang mampu menunaikan amanah. Apa amanah kita? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Amanah paling besar dalam hidup kita. Amanah paling besar sekali. Itu hidup kita. Daripada awal sampailah kita saat mati, dua
kalimah ni adalah ini amanah paling besar. Hang kata hang taat, hang ikut ke tidak, ya? Dan memastikan pelaksanaan hidayah Allah itu secara berterusan. Pastikan dakwah tak pernah berhenti, seperti mana disebut dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat 34, dzurriyyatan ba'dhuha min ba'din, satu keturunan yang sebahagiannya daripada keturunan yang lain. Datangnya zuriat, satu keturunan keturunan yang tidak mensia-siakan peluang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Sebab apa? Ni besok saya tanyalah ustaz, jangan lupa tengok dah pagi esok. Jangan lupa tengok. Promosi dululah. Okey. Dalam bab sedekah, ya, dalam bab sedekah. Nabi ajak kita dah. Sedekah ni dia macam-macam sedekah. Macam-macam sedekah. Tapi Nabi kata sedekah yang dipanggil sadaqatun jariyah ataupun dipanggil waqaf, sedekah yang tak pernah berhenti pahala dia daripada hidup sampai kita mati, sampailah bertemu Allah Ta'ala, tak pernah berhenti. Tiga, ya. Tiga yang asas lah, ya. Anak yang soleh tu sadaqatun jariyah, anak yang soleh. Kemudian doa anak yang soleh tu kan, ya. Yang tu saja. Apabila tak ada yang ni mai daripada mana? Keluarga lah. Daripada pembinaan keluarga yang cintakan agama, maka insya-Allah dia akan jadi zuriat keturunan yang sedemikian rupa. Itu yang syok tu kita tengok. Tapi sayang 1000 kali sayang, kita tak berapa jaga ahli keluarga kita. Kita kurang. Ada orang kata, ustaz, macam mana nak jaga keluarga? Memang kita tak cukup kuat. Bohonglah siapa kata dia berjaya. Ustaz, anak saya 8 orang semua hafal Quran. Cuba tengok anak orang lain, anak hafal Quran, masuk neraka. Pasal apa? Sebab dia riak. Pun sama juga, takut dia main jadi ujian kepada kita. Kita kan nak cakap tak berani anak kita. SRP tak lulus, PMR tak lulus, PT3 out, SPM terjun habis semua tu. Diam begitu. Rupa-rupanya anak Allah Ta'ala bagi bodoh sikit. Pasal apa? Sebab Allah panjangkan umur kita. Dia tak pilah Kuala Lumpur. Dia duduk dengan kita, jaga kita sampai mati. Tu kebaikan. Kalau semua masuk universiti belaka, tak dan mereka nak tengok kita. Tak dan mereka jadi doktor, mereka tak dan. Ya, tapi Allah tinggal seorang dalam rumah tu. Bodoh, nampak macam bodoh lah, tapi tak bodoh sebenarnya. Tak bodoh. Ni kejadian benar yang pernah berlaku kepada anak murid saya. Maka sebab tu kita kena mengaji bagi elok-elok. Kita usaha untuk menzahirkan keturunan yang mana keturunan yang lekat dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.